peluang untuk menyemak keutamaan nasional. Singapura melaporkan 451 kes baru COVID-19 hari ini, membawa jumlah keseluruhan kepada hampir 39,000 kes. Dalam laporan awalnya, Kementerian Kesihatan mengatakan kebanyakan kes jangkitan baru itu adalah para pemegang permit kerja yang menginap di dormitori. Terdapat 7 kes jangkitan dalam masyarakat. 3 adalah rakyat Singapura atau penduduk tetap dan 4 merupakan pemegang pas kerja. MOH akan memberi lebih banyak maklumat mengenai kes-kes baru itu malam ini. Sehingga semalam, 25,877 pesakit sudah sembuh sepenuhnya. Ikuti nanti perkembangan di Jakarta di mana sekatan berhubung COVID-19 mula dilonggarkan meskipun jumlah kes jangkitan kian meningkat. Juga mulai esok, orang ramai boleh mula mendirikan solat di Masjid Temenggung Daing Ibrahim di kawasan Teluk Belanga. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Singtel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Singtel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. Bangun Dallas, satu kali makan, hari-hari mau. Babuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Salmon, Babuji, makan tak ada jemput, ha? Bangun Dallas, layanan bagus, sedap gila, tak boleh hangus. Mantar rumah pun boleh. Yo. Witnessed an accident? Caught something unusual or interesting on camera? If you see one, share it, report it. CNA Eyewitness. Go to cna.asia/eyewitness for more details, because your tip-off matters. Lights Camera Singapore celebrates local stories for Singaporeans by Singaporeans. Singaporeans in general watch Hollywood blockbusters, the Asian blockbusters, and they miss out on Singapore films. This is the chance to watch all the Singaporean efforts. With a total of 68 short and feature films. Selecting very unique stories coming out of Singapore is an exciting process. Really excited to see what comes out of it. Specially curated just for you, with a different theme each month. Championing the cultural cornerstone that makes us uniquely Singaporean, shining the spotlight on stories made by, made with, made for Singaporeans. Having a strong local audience base is fundamental to having a robust film and television industry moving forward. Please support local. Don't miss local short and feature films every Tuesday at 9:30 p.m. on 5 and Me Watch. Bertemu kembali. Malaysia melonggarkan lebih banyak sekatan COVID-19 hari ini dengan hampir semua kegiatan sosial, ekonomi dan agama dibenarkan untuk bermula. Bagaimanapun, protokol jaga jarak selamat dan langkah keselamatan yang ketat perlu dipatuhi. Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP pertama kali dilonggarkan pada 4 Mei, 6 minggu selepas sekatan-sekatan ketat dilaksanakan yang menutup hampir semua ekonomi serta sempadan negara itu.
Mulai hari ini, Malaysia memasuki fasa pemulihan dengan larangan terhadap perjalanan rentas negeri ditarik balik selepas 3 bulan tidak dibenarkan. Ini membolehkan para penduduk Malaysia pulang ke kampung untuk menziarahi ibu bapa mereka secara fizikal buat pertama kali. Perniagaan-perniagaan juga dibenarkan untuk menawarkan perkhidmatan di merata negara. Kelonggaran terhadap sekatan ini akan memacu sektor pelancongan domestik yang terjejas sejak PKP dilaksanakan. Perjalanan ke luar negara bagaimanapun masih tidak dibenarkan. Di bawah fasa terbaru PKP ini, pasar dan pasar malam juga akan dibuka semula. Selain itu, kedai-kedai gunting rambut juga dibenarkan untuk meneruskan operasi termaktub kepada pematuhan SOP yang ketat dan beroperasi melalui temu janji saja. Kegiatan sosial seperti sukan kontak dan pusat hiburan masih belum dibenarkan kerana langkah jaga jarak selamat agak sukar untuk dilaksanakan. Sekolah-sekolah akan dibuka bertahap-tahap dengan SOP masih dibincangkan Kementerian-Kementerian Pendidikan dan Kesihatan negara itu. Sedang jumlah kes COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, ibu kotanya Jakarta telah melonggarkan beberapa sekatan minggu ini. Penularan virus COVID-19 di kota itu dikatakan semakin berkurangan setelah memuncak pada pertengahan April. Kadar ujian COVID-19 di Indonesia adalah yang terendah di dunia dengan hanya 1,000 ujian bagi setiap 1 juta penduduk. Lebih 1,900 rakyat telah meninggal dunia, jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara. Setakat ini di Jakarta sendiri, 8,300 kes COVID-19 telah disahkan dengan 533 kematian, iaitu yang tertinggi di Indonesia. Namun, Gubernur Jakarta Anies Baswedan tetap melonggarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Pejabat, restoran dan kedai-kedai runcit di Jakarta dibuka semula Isnin lalu. Pengangkutan awam sudah memulakan khidmatnya. Rumah-rumah ibadah seperti masjid juga dibenarkan dibuka pada separuh kapasitinya sambil mengamalkan keperluan jarak sosial. Beberapa pusat membeli belah bakal dibuka semula minggu hadapan, manakala sekolah-sekolah akan terus ditutup. Ramai pakar berasa takut bahawa langkah membuka semula bandar itu mungkin terlalu awal dan gelombang kedua virus COVID-19 mungkin akan melanda. Saudara, dengan kambing-kambing korban tidak diterbangkan ke Singapura tahun ini, adakah ini bermakna harganya akan jauh lebih rendah? Ini kerana tiada kos tempahan pesawat dan kos berkaitan pengangkutan kambing-kambing itu ke Singapura. Menjawab pertanyaan kami itu hari ini, Majlis Ugama Islam Singapura MUIS menyatakan belum dapat mengulas mengenainya. Menurut MUIS, pihaknya dan Jawatankuasa Korban Masjid-Masjid di Singapura JKMS sedang menjalankan proses bagi pemerolehan kambing-kambing korban itu dan ia masih di fasa perancangan awal. Ia juga hanya dapat memberikan komen apabila perinciannya sudah ditetapkan berhubung pembekal dan masjid-masjid yang dipilih untuk menjalankan ibadah korban. 2 hari lalu, MUIS menyatakan perincian mengenai pendaftaran atau tempahan kambing bagi ibadah korban hanya akan didedahkan menjelang hujung bulan ini. Ini ekoran keputusannya tidak mengimport kambing korban ke Singapura ekoran situasi COVID-19. Sebaliknya, upacara korban akan dijalankan di Australia dan dagingnya dikirimkan ke Singapura selepas itu. Tahun lalu sebanyak 3,700 kambing diterbangkan ke Singapura bagi ibadah korban pada harga $480 seekor. 26 masjid setempat serta beberapa badan Melayu Islam seperti Persatuan Muhammadiyah menjalankan ibadah itu di sini setiap tahun. Muhammadiyah misalnya mengimport kira-kira 80 ekor kambing ke Singapura saban tahun. Namun kali ini terpaksa mencari alternatif lain. Sebagai alternatif dalam situasi ini ialah untuk menjalankan ibadah korban di luar negara, khususnya di Australia dan kemungkinan besar juga di Indonesia, di mana kami lihat ada keperluan untuk diagihkan daging korban di sana. Ini merupakan salah satu usaha kami untuk memastikan syiar ibadah korban ini dapat terus dilaksanakan walau kita berada di lokasi yang lain. Muhammadiyah menambah ia belum membuat keputusan muktamad sama ada akan membawa pulang ke Singapura daging-daging korban yang dilakukan di luar negara. Bermula esok, orang ramai boleh mula mendirikan solat di Masjid Temenggung Daing Ibrahim di kawasan Teluk Belanga. Ini apabila masjid milik Kerajaan Johor itu membuka semula pintunya secara rasmi esok untuk solat 5 waktu selepas mendapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor 2 hari lalu.
Dalam satu catatan Facebooknya, masjid ini menulis bahawa